Dalam ayat yang saya akan kongsikan kepada anda, Allah SWT tekankan bahawa sekiranya kamu semua keluar berjihad di jalan Allah untuk mencari redha Allah pun, semua itu tidak berguna kalau anda semua melakukan satu perkara ini. Apa perkara tersebut? Teruskan bersama kami dalam episod kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai episod yang episod yang ke-17 dalam siri Kembara 30. Ayat yang saya ingin kongsikan kepada anda pada hari ini adalah ayat yang berkenaan tentang mengambil orang-orang kafir sebagai awliya. Awliya ini adalah mereka yang kita memberikan taat setia sepenuhnya, yang mana kita sehingga kan meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Inilah maksud mengambil orang-orang kafir sebagai awliya. Dalam Al-Quran beberapa kali Allah SWT sebutkan perkara ini, dan antara ayat yang menyebutkan perkara tersebut adalah ayat yang saya akan kongsikan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu awliya, sebagai awliya ataupun sebagai orang-orang yang kamu berikan taat setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dan kamu memberikan kepada mereka kasih sayang. Dalam ayat yang lebih kurang sama, Allah sebutkan apa? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang mukmin itu tidak mengambil orang kafir sebagai awliya, sebagai orang yang diberikan taat setia. Min dunil mu'minin, lebih daripada orang-orang beriman. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Dan siapa yang melakukan perkara tersebut, ia bukanlah dalam kalangan orang yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain juga, Basyiril munafiqina bi'annahum 'adzaban alima. Berilah khabar gembira kepada orang-orang munafik bahawa mereka ini akan diberikan azab seksa. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang mana mereka ini mengambil orang-orang kafir sebagai awliya melebihi daripada orang-orang mukmin. Ayabtaghuna 'annahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Adakah mereka ini hendak mencari kemegahan, sedangkan kemegahan dan juga kebanggaan itu hanyalah di sisi Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan lagi apa? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan juga orang Nasara sebagai awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang Yahudi dan juga Nasara ini ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini dalam kalangan mereka saling bekerjasama. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang menjadi dalam kalangan mereka, barang siapa yang memberikan taat setia kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, maka dia adalah dalam kalangan orang Yahudi dan Nasara. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau yang memerhatikan ayat-ayat yang saya berikan kepada anda tadi, ayat yang saya kongsikan kepada anda, semua itu mengaitkan antara mengambil orang-orang kafir melebihi orang-orang mukmin sebagai pihak yang kita memberikan taat setia. Mereka ini juga akan rugi kat mana? Akan rugi dekat akhirat. Allah mengaitkan tindakan ini dengan tindakan, dengan balasan yang akan dikenakan azab api akhirat. Tetapi saya tidak mahu untuk kongsikan semua ayat-ayat yang saya bacakan kepada anda sebentar tadi. Saya ingin ambil satu sahaja ayat yang mengambil tema yang sama, iaitu mengambil orang kafir sebagai awliya, sebagai orang yang memberikan orang yang kita berikan taat setia, iaitu ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Surah ini temanya adalah berkaitan dengan muhajirat, perempuan-perempuan yang merupakan daripada kaum muhajirin. Tetapi pada ayat yang pertama dalam surah ini, Allah memulakan dengan kisah yang saya akan kongsikan kepada anda. Ayat tersebut berbunyi, saya telah bacakan sebentar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai orang-orang yang kamu berikan taat setia.
Pertama sekali, sebelum kita masuk pada dalam ayat ini, mengapa Allah turunkan ayat ini? Apa kisah di sebaliknya? Menarik kisah ni. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini adalah apabila seorang sahabat, dan dia juga adalah Ahlul Badr, dia juga adalah orang yang berperang dalam perang Badar. Nama beliau adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi sahabat ini, beliau ketika itu berada di Madinah, dan Rasulullah SAW pada ketika itu bercadang untuk membuka Mekah, membuka kota Mekah dengan tentera yang ramai. Tetapi rancangan Rasulullah SAW tersebut tidak diketahui oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab baginda SAW mahu membuka kota Mekah dalam keadaan tiada satu darah pun tertumpah, supaya ini menjadi satu kejutan kepada orang-orang Mekah. Jadi rahsia ini very confidential, sangat penting dan juga sangat-sangat rahsia, dan dia tidak boleh diberitahu kepada siapa-siapa. Supaya apa? Supaya orang Mekah tak tahu. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah, dia tahu tentang rahsia ini. Jadi apa yang dia buat? Dan kenapa kita kena kaitkan dengan dia? Sebab Hatib bin Abi Balta'ah, beliau mempunyai keluarga dekat Mekah. Jadi dia risau, kalau keluarga dia turut akan diserang oleh tentera Rasulullah SAW. Kalau tidak diserang pun akan dikenakan kesan-kesan ataupun perkara-perkara yang mereka tidak mahu apabila datangnya tentera Muhammad SAW. Jadi apa yang beliau lakukan adalah beliau menulis satu surat, dan surat tersebut beliau hantarkan kepada keluarganya di Mekah. Tetapi bukan beliau yang hantarkan, beliau menggunakan seorang pengirim, iaitu seorang perempuan. Dan perempuan itu memang beliau dalam perjalanan untuk ke Mekah, dan beliau membawa surat Hatib bin Abi Balta'ah. Perkara ini Allah tahu, dan Allah memberitahu perkara tersebut kepada baginda SAW. Dan baginda SAW terus bertindak untuk mengambil surat tersebut. Maka Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum, untuk bertindak mengambil surat tersebut daripada perempuan yang dihantar oleh Miqdad, oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi apabila para sahabat ini, mereka telah menjumpai wanita tersebut menafikan perkara tersebut, dan mereka kata apa? Rasulullah SAW telah bagi tahu perkara ini, dan Rasulullah SAW adalah seorang yang benar, dan anda adalah seorang yang penipu. Maka apabila wanita tersebut melihat kesungguhan pada sahabat nak sangat surat tersebut, maka wanita tersebut membagi juga surat tersebut. Maka perkara ini kantoi, dah terkantoi tindakan Habib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat, seorang yang telah terlibat dalam perang Badar, perang yang penting dalam agama Islam. Kalaulah perang Badar ini umat Islam kalah, maka tiada lagi lah orang Islam yang akan berdakwah di atas muka bumi. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat apabila mendengar perkara ini? Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat, dan apa salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW cuba untuk bertindak, beliau adalah Umar. Apa yang Umar buat? Umar dia minta untuk sembelih Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Rasulullah SAW kata, kau tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Laqad syahida badran. Sebab Hatib bin Abi Balta'ah ni telah melibatkan diri beliau dalam perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli Badr. Dan kau tak tahu apa yang Allah Ta'ala telah angkat orang-orang ahli Badar ini. Lepas tu Rasulullah kata apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa-apa sahaja yang kamu mahukan, aku telah memaafkan kamu semua. Jadi daripada peristiwa ini, maka turunlah ayat yang mana Allah memberitahu kepada kaum muslimin supaya jangan mengambil orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai orang-orang yang kamu berikan taat setia. Walaupun ayat ini diturunkan sempena kisah Habib bin Abi Balta'ah, tetapi isi kandungannya, amaran yang terdapat dalam ayat ini bukanlah khusus untuk beliau, tetapi untuk semua umat muslimin yang membaca Al-Quranul Karim.
Dan ayat tersebut memula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai orang beriman perlulah mendengarnya dengan teliti, sebab ayat ini adalah untuk kita. Kalau kita percaya bahawa kita adalah orang-orang yang beriman. Kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, apabila kaum muslimin mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, idza sami'ta Allah yaqulu fil Quran, apabila kamu mendengar Allah mengatakan dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka berjaga-jagalah pendengaran anda, ataupun berikan perhatian yang penuh. Fa ba'daha amrun taltazimu bih, dan selepas itu, selepas ya ayyuhalladzina amanu, akan ada perintah yang kamu mesti buat, au nahyun tatawaqqafu anhu, ataupun perintah yang kamu mesti hentikan perkara tersebut. Jadi apabila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, kita kena dengar dengan sepenuh perhatian. Allah kata apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan juga musuh kamu awliya, sebagai orang-orang yang kamu berikan taat setia, awliya. Jadi dalam ayat ini hendak beritahu apa? Jangan kita mengambil orang-orang kafir sebagai awliya. Dan ditekankan dalam ayat ini aduwi wa aduwakum, musuhku dan juga musuh kamu. Seolah-olah mesej yang hendak disampaikan di sini adalah musuh Allah, iaitu orang-orang kafir yang menentang agama Allah, yang cuba untuk menghancurkan agama Allah, dia juga adalah musuh kamu, aduwi wa aduwakum. Dan satu lagi kita dapat lihat bahawa Allah mengatakan aduwi, musuh aku seorang. Dan apabila Allah menyebutkan musuh kamu, aduwakum, kamu semua. Kenapa? Apabila disandarkan ataupun dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, Allah kata aduwi, musuh aku. Tetapi bila dinisbahkan kepada kamu semua orang Islam, Allah kata aduwakum. Mesej ataupun isyarat yang hendak disampaikan di sini adalah, seramai mana pun musuh umat Islam, seramai mana pun bilangan mereka ini yang hendak menghancurkan agama Islam, mereka ini tetap sikit bilangannya di depan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata la tattakhidhu aduwi, janganlah kamu ambil musuh aku seorang, wa aduwakum, dan musuh kamu semua awliya, sebagai orang-orang yang kamu berikan taat setia. Ini satu. Kemudian Allah kata apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah kata apa? Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu memberikan kepada mereka kasih sayang. Maksudnya apa di sini? Maksudnya antara kita yang mengambil orang-orang kafir yang mana yang hendak menghancurkan Islam, yang memusnahkan agama Islam, tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu memberikan kepada mereka kasih sayang. Dengan kata lain apa? Kamu mengadakan kerjasama dengan mereka, kamu mengada-adakan perkara yang mana kamu dengan dia melebihi daripada orang-orang Islam. Kamu melebihkan banyak perkara dalam perniagaan, dalam ketenteraan, dalam perisikan, dalam maklumat. Inilah maksud tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu memberikan kepada mereka kasih sayang. Dan hari ini kita dapat lihat bahawa bagaimana setengah negara Arab, apabila mereka telah berdamai dengan negara haram Zionis, ittakhudhu aduwakum awliya, mereka telah mengambil orang-orang Zionis ini sebagai awliya, memberikan taat setia, dan mereka ini memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada siapa? Kepada penjajah Zionis. Kalau kita lihat UAE, sekiranya benarlah contoh ini, wallahu ta'ala alam, tak sampai beberapa bulan mereka telah berdamai dengan negara haram Zionis, mereka telah melakukan pelbagai jenis perniagaan, sehingga kan mereka membolehkan untuk menjual arak buatan Tel Aviv. Mereka membenarkan pelancong-pelancong pada Zionis untuk datang ke UAE. Mereka membenarkan pelancong-pelancong daripada UAE untuk datang ke Zionis dengan menggunakan kapal terbang mereka, mendarat di Tel Aviv. Membenarkan segala perkara yang sebelum ini tidak benar pun, tidak dibenarkan. Mereka bahkan menamakan Masjid Al-Aqsa dengan The Second Temple.
The Second Temple ini adalah nama yang digunakan oleh orang Yahudi bagi menamakan Masjid Al-Aqsa. Nampak? Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu memberikan kepada mereka, kamu melontarkan kepada mereka kasih sayang. Kemudian dalam ayat ini Allah kata apa lagi? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin itu, mereka telah mengkufuri apa yang telah datang dalam Al-Haq, atau apa yang telah datang dalam Al-Quran. Ini adalah nazarian ataupun secara teorinya, secara akliannya, secara akalnya, orang-orang kafir ini adalah hati mereka. Sebab apa mereka tidak boleh dipercayai? Sebab apa mereka ini tidak boleh diberikan taat setia? Sebab mereka ini waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka ini telah mengkufuri apa yang telah didatangkan dalam Al-Quran. Bukan itu sahaja, itu adalah dari segi teori. Dari segi amali, kalau tengok apa yang kaum musyrikin Quraisy buat di Mekah, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Dan mereka telah mengeluarkan para rasul dan juga kamu semua, iaitu para sahabat, daripada bumi Mekah. Disebabkan apa? An tu'minu billahi rabbikum. Disebabkan hanya kamu beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan kamu. Tadi, potongan tadi Allah sebutkan tentang apa? Tentang teori. Maksudnya segi akal mereka, hati mereka, nazariannya, mereka telah menolak apa yang Allah Ta'ala berikan. Dari segi amali pula, mereka bukan takat membunuh orang Islam. Mereka menghalau Rasulullah SAW dari bumi Mekah. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengeluarkan Rasul dan juga kamu semua. Disebabkan apa? An tu'minu billahi rabbikum. Disebabkan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah jenayah yang besar yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu. Dan kalau kita lihat pada hari ini pun, situasi pada ketika ini pun, tengok bagaimana setengah negara Arab mereka meletakkan penjajah Zionis sebagai awliya, sebagai pihak yang mereka berikan ketaatan, pihak yang mereka mengadakan kerjasama yang sangat hebat, yang mana mereka tak lakukan perkara ini dengan negara-negara Islam yang lain. Dan kalau kita lihat apa jenayah dilakukan oleh negara Zionis, yukhrijuna ahlul Palestin, mereka telah mengeluarkan orang-orang Palestin. Disebabkan apa? Disebabkan mereka kekal di tanah bumi Palestin yang merupakan tempat kelahiran mereka. Nampak tak sinonimnya apa yang berlaku ketika hari ini dan juga ayat yang sedang Allah Ta'ala firmankan kepada kita ketika ini. Seolah-olah ayat ini diturunkan hari ini, ketika ini, yang membicarakan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Dan Allah sebutkan lagi pada potongan seterusnya, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Walaupun kamu keluar berjuang di jalan Allah Ta'ala, fi sabili, di jalan Allah Ta'ala, wa ibtigha'a mardati, dan kamu berkehendak dalam perjuangan kamu itu, dalam peperangan yang kamu keluar itu untuk mencari redha Allah Ta'ala, semua itu tidak bernilai. Maksudnya apa? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai awliya. Tulquna ilaihim bim mawaddah, dan kamu memberikan kepada mereka kasih sayang. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Mereka mengeluarkan Rasul dan juga kamu semua. Dan juga disebabkan apa? Disebabkan kamu beriman kepada Allah Ta'ala. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, walaupun kamu keluar berjuang di jalan Allah, wa ibtigha'a mardati, dan mengambil redha aku, semua itu tidaklah berguna kalau kamu masih mengambil musuhku ataupun musuh Allah Ta'ala sebagai awliya, sebagai orang yang diberikan kasih sayang dan juga orang yang kamu memberikan ketaatan. Semua itu tidak berguna. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Walaupun kamu keluar berjihad di jalan Allah untuk mencari redha Allah, ataupun tusirruna ilaihim bil mawaddah, secara diam-diam kamu memberikan kepada mereka kasih sayang, kamu menjalankan hubungan diplomatik ataupun hubungan politik dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Tak berguna juga kalau kamu berjuang di jalan Allah. Bayangkan, berjuang di jalan Allah Ta'ala ini adalah salah satu amal yang diangkat, disucikan, diagungkan dalam Al-Quran. Tapi ianya tidak berguna kalau kamu masih mengambil musuh Allah sebagai awliya. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, walaupun dalam keadaan senyap-senyap. Sebagai contoh, kalau tengok dunia hari ini, siapa? Mana negara Arab yang secara senyap-senyap berdamai dengan negara haram Zionis?
Kalau betul lah dakwaan ini, kita katakan Saudi Arabia, negara Saudi ni, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, mereka nampak sangat berdamai dengan negara haram Zionis. Mereka sampai membenarkan delegasi daripada negara haram Zionis untuk mendarat di Jeddah. Mereka membenarkan kapal terbang negara haram Zionis untuk berjalan di atas udara negara Saudi. Tetapi mereka tak benarkan Qatar untuk lalu negara dia dengan kapal terbang Qatar. Ini adalah perkara yang sangat jelas, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Mereka bekerjasama dalam keadaan senyap. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Allah kata apa? Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Bima akhfaytum, kamu bekerjasama dengan musuh pun Allah tahu. Wa ma a'lantum, kamu secara jahar, secara jelas mengambil musuh sebagai rakan kerjasama, lagilah Allah tahu. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang melakukan perkara tersebut faqad dhalla sawa'as sabil, maka telah sesat jalannya untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala, dan mana perkara ini akan menyebabkan mereka masuk dalam api neraka dan diberikan balasan di akhirat kelak. Jadi ayat ini, walaupun saya kongsikan kepada anda secara ringkas, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang boleh dikupaskan. Tetapi apa yang ayat ini ingin beritahu kepada kita, bahawa Allah memberikan amaran keras kepada pemimpin-pemimpin Muslim yang mengambil orang-orang kafir yang mana mereka ini menjahanamkan ataupun memusnahkan ataupun berniat ataupun telah pun melakukan jenayah bagi menghapuskan agama Islam. Jadi ayat ini sangat simple tetapi memberikan makna yang sangat besar, dan juga kita boleh lihat kebenarannya pada zaman sekarang. Seolah-olah ayat ini diturunkan hari ini, ayat ini diturunkan pada zaman sekarang. Inilah hebatnya Al-Quran ini. Dia memberikan kita isyarat ataupun mesej yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Saya rasa setakat ini sahaja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa esok, yang mana esok saya akan berikan juga tentang ayat yang mengharamkan normalisasi, iaitu ayat yang menyebut tentang mengambil orang-orang kafir sebagai rakan setia, yang mana berlaku di tahun 2020 apabila UAE, Morocco, Sudan dan semua mengambil negara haram Zionis sebagai rakan diplomatik. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.